Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pengunjung-pengunjung channel YouTube saya. Saya Muhammad Fariza bin Pardi selaku Kapten Takaful anda. Pada hari ini saya berusaha hati untuk berkongsi tips dan panduan bagaimana untuk kita membuat pemilihan pelan takaful keluarga, terutama melibatkan medical card ini. Lazimnya ramai yang bertanya kepada saya macam mana kita nak buat pemilihan medical card, sedangkan kita memang selaku orang awam yang tak banyak pengetahuan dan juga pendedahan mengenai medical card. Lazimnya apa yang saya boleh kongsikan kepada semua saya boleh perkatakan adalah medical card secara umumnya yang terdapat di pasaran adalah sama ada medical card standalone ataupun yang kedua medical card yang disertakan dengan investment link plan. Jom kita lihat kepada jadual pelan cadangan medical card yang ditawarkan kepada pelanggan. Lihat pada skrin anda. Berikut adalah contoh tawaran pelan medical card yang ditawarkan kepada seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun dan bapanya berusia 43 tahun. Terdapat 5 pelan cadangan yang ditawarkan kepada kanak-kanak tersebut. Rujuk kepada skrin, lihat pada kolom di atas terdapat pelan A, B, C, D dan E yang di hujung kanan sekali. Seterusnya kita lihat kepada perbezaan caruman bulanan peserta. Ia bermula pada tanda harga RM160 sebulan, RM200 sebulan, RM160 sebulan, RM220 sebulan dan RM230 sebulan. Yang mana satukah agaknya pilihan anda sepintas lalu? Jom kita saksikan perbezaan yang terdapat pada setiap kolom-kolom yang dipaparkan pada skrin tuan-tuan dan puan-puan. Pertama kita lihat kepada manfaat CBP. CBP ini adalah singkatan untuk Contributor Benefit, di mana dalam istilah bahasa Melayunya ataupun istilah yang mudah difahami, ianya adalah memberi perlindungan kepada si pembayar ataupun bapa kepada kanak-kanak ini. Sekiranya si bapa ataupun pembayar kepada kanak-kanak ini meninggal dunia, sakit kritikal dan juga hilang upaya penuh kekal TPD, kanak-kanak di bawah jagaan ayahnya ini tidak perlu membayar carumannya sehingga dia berusia 25 tahun. Nampak di situ perbezaannya. Itulah yang kita maksudkan dengan Auto Life CBP bagi kanak-kanak ini. Sekiranya bapa mahu penjimatan, beliau boleh memilih plan C. Plan C ini tidak memberikan perlindungan CBP kepada anaknya. Ini bermaksud pada aras tanda harga RM160 sebulan, sekiranya bapa meninggal dunia, sekiranya bapa TPD, sekiranya bapa mengalami sakit kritikal, waris ataupun ibunya perlulah membayar caruman medical card anaknya seperti biasa. Kenapa? Kerana pada tanda aras harga RM160 ini, CBP tidak dilampirkan bersama medical card yang dipilih. Jom kita lihat kepada kolom D.
iMedic Extra 150 berserta CBP dilampirkan. Tanda aras yang diletakkan adalah RM220 sebulan. Perbezaan di antara 160 dan juga 220 adalah sebanyak RM60 sebulan. Kenapa beza mahal sangat? Pertama, si pembayar bapanya adalah merokok. Kedua, umur ayahnya sudah tinggi. Jom kita lihat apa yang diberikan kepada pelan D ini. Pada pelan D ini, sekiranya anak tersebut mengalami hilang upaya penuh kekal TPD, sekiranya anak mengalami sakit kritikal tahap 3 dan 4, sekiranya pembayar bapa meninggal dunia, sekiranya bapa mengalami masalah TPD, hilang upaya kekal, dan juga sekiranya bapa mengalami sakit kritikal tahap 3 dan 4, maka pelan medical card bagi kanak-kanak ini tidak perlu dibayar. Ianya akan ditanggung oleh Autolife, iaitu rider yang terdapat pada medical card kanak-kanak tersebut. Berapa lama tempoh percuma ini? Tempoh percuma ini diberikan sehingga kanak-kanak ini berusia 25 tahun sekiranya bapanya meninggal dunia, sekiranya bapanya lumpuh kekal, sekiranya bapanya sakit kritikal. Tetapi sekiranya kanak-kanak tersebut yang mengalami sakit kritikal, hilang upaya penuh kekal, pelan ini akan auto dibiayai oleh syarikat sehingga 70 tahun ataupun ia berusia 80 tahun. Okey, baiklah, saya mendapat sedikit pertanyaan daripada pelanggan saya. Pelan yang manakah minimum terbaik untuk dipilih? Bagi saya memahami konteks minimum tersebut adalah pada kadar caruman bulanannya. Saya boleh recommend bapa kepada kanak-kanak tersebut bermula dengan pelan C jika ia menitik beratkan atau jika beliau memandang kos caruman bulanan yang perlu dibayar. Kenapa pelan C? Pertama, pelan C tiada kota kaful. Kota kaful ini maknanya sekiranya kanak-kanak ini dimasukkan ke ward hospital, ianya akan dibayar penuh oleh pihak syarikat takaful. Kedua, rider mengenai CBP memang mahal pada tanda usia 43 tahun dan juga merokok. Mungkin pada masa akan datang bapanya boleh menimbang semula untuk meletakkan rider ini kerana ianya adalah pilihan. Asasnya saya tetap bersetuju jika dia mengambil pelan pada tanda aras harga RM160. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana menonton video ini. Bagi saya secara peribadi, apapun pelan medical card yang tuan-tuan dan puan-puan pilih, pastikan tuan-tuan dan puan-puan benar-benar faham definisi rider-rider yang terdapat di dalam pelan medical yang tuan-tuan dan puan-puan pilih. Jangan salah pilih. Pilihlah yang menepati kehendak dan keperluan tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan mempunyai komen, cadangan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan balas komen-komen dan cadangan yang diajukan kepada saya untuk penambahbaikan info-info pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.